Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya Muhammad Syukri bin Abu Jamin dan bersama-sama juga rakan sekuliah Budi bin Basuki serta Muhammad Izrafil yang akan menyelesaikan satu tugasan bagi subjek media dan masyarakat. Dalam tugasan ini, kami diberikan tugasan bagaimanakah untuk menarik minat ataupun strategi bagi orang ramai atau masyarakat untuk bersama-sama menonton rancangan di RTM. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang saya sayangi sekalian, RTM telah pun berusia 75 tahun dalam penyiaran di Malaysia. Sepanjang 75 tahun, RTM menyumbang bakti dalam menyampaikan informasi kepada rakyat Malaysia masa dahulu hingga kini. Namun harus kita akui bahawa peredaran zaman dan juga teknologi banyak mempengaruhi terhadap perkembangan RTM pada masa ini. Cuma bagi kami, untuk segmen ataupun untuk perbincangan pada hari ini lebih tertumpu kepada satu segmen yang ada pada TV RTM itu sendiri, iaitu berita. Segmen berita sememangnya nadi dalam penyiaran sama ada radio atau televisyen. Umum maklum bahawa radio dan televisyen dikategorikan sebagai cool media kerana ia bertujuan memberikan informasi dan hiburan secara santai. Dan audien tidak memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pengisiannya. Namun, ada kala radio dan televisyen boleh menjadi hot media apabila berkaitan dengan berita yang mana audien akan memberikan tumpuan terhadap pengisiannya. Kenapa? Tak percaya ya? Mari kita tonton BT ini. Itu menjadi Mau masak banyak ni adik. Bapak nasi sikit Pak ya. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teluk. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang Pearl Harbor kena bom. ini pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini askar-askar semua. Awak semua boleh lekas makan. Sudah makan kita akan berangkat ke dalam hutan. Dengan perkembangan terkini dalam bidang penyiaran, berita mempunyai nilai perantan tersendiri dan menjadi aset keuntungan kepada segmen TV dan radio. Sejak wujudnya saluran TV swasta lain seperti TV3, NTV7, Bernama dan Astro melalui Astro Awani, berita RTM mula kurang mendapat sambutan. Walaupun tidak dinafikan, stesen TV rasmi kerajaan ini juga melakukan evolusi dan transformasi dalam meningkatkan mutu penyiaran mereka. Kenapa? Hal ini akan dikupas oleh rakan sekuliah saya, Budi Basuki. Silakan. Assalamualaikum. Saya Budi bin Basuki. Saya akan teruskan iaitu masalah isu program TV1. Kalau kita tahu TV1 adalah di bawah bidang kuasa RTM. RTM pula merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. Maka operasinya perlu seiring dengan objektif kementerian. Ini menunjukkan bahawa RTM berkhidmat untuk kerajaan dan ini jelas bertentangan dengan konsep penyiaran perkhidmatan awam oleh UNESCO yang mana sedia menyiarkan tidak harus mempunyai unsur komersial dan bukanlah milik kerajaan. Ianya harus bebas daripada tekanan komersial dan penglibatan politik. Walaupun TV1 dan TV2 adalah di bawah kuasa RTM, tetapi TV2 mempaparkan lebih kepelbagaian budaya berbanding TV1 yang sangat memfokuskan kepada program nasional.
Lihat pada sejak tahun 1984 lagi, berita TV3 iaitu berita utama telah menjadi ancaman terbesar kepada TV1. Pertambahan persaingan terus berlaku kepada munculnya NTV7 diikuti dengan ACTV dan kini Asra Awani menjuarai. Asra Awani melangkah jauh ke hadapan berbanding TV1 dan apabila pengurusan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram semaksimal yang mungkin dalam menyampaikan berita terus kepada masyarakat, dan ini sesuai dengan gaya hidup masyarakat yang sibuk dengan kehidupan kerjaya. Kemewahan TV1 secara tidak langsung menunjukkan kekangan kedudukannya yang di bawah agensi kerajaan yang dipercayai telah membuatkannya dibatasi dengan sekatan dan garis panduan birokrasi yang terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izafir bin Azizan. Hari ini saya akan menerangkan, memberi cadangan kepada RTM terutamanya dalam segmen berita supaya menarik minat golongan muda untuk menonton siaran-siaran yang berada di RTM. Umum sudah maklum, siaran TV RTM pada waktu ini tidak begitu dikenali oleh masyarakat muda terutamanya. Sebagai contoh, siaran berita yang berada di RTM. Siaran berita di RTM sama saja seperti siaran berita yang berada di stesen TV di luar sana, menyampaikan informasi yang sahih dan tepat kepada masyarakat. Namun, corak penyampaian berita di RTM lebih condong kepada generasi tua terutamanya pada waktu ini. Sebagai contoh, mungkin RTM boleh menambah baik corak penyampaian yang lebih efisien, yang mana lebih menarik minat golongan muda. Contoh segmen berita di RTM mungkin boleh selitkan segmen viral hiburan supaya golongan muda ini dapat lebih minat dengan berita yang disampaikan. RTM juga ada aplikasi MyClick, RTM Click terutamanya. RTM Click merupakan salah satu aplikasi yang ditubuhkan oleh RTM untuk memudahkan semua masyarakat untuk menonton ataupun melihat siaran-siaran yang berada di RTM. Namun promosi RTM Click yang disampaikan ataupun diwawarkan tidak begitu mendalam dan tidak begitu berkembang kepada masyarakat umum pada ketika ini. Mungkin RTM boleh mempertengahkan, membuat promosi yang lebih besar-besaran supaya RTM Click ini dapat diketahui ramai dan boleh diguna pakai pada waktu zaman teknologi pada waktu ini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, media massa hanya merupakan satu saluran atau alat penyebaran maklumat berdasarkan teori komunikasi Berlow iaitu SMCR, di mana media merupakan channel atau saluran dalam penyebaran maklumat. Walaupun RTM merupakan stesen TV kerajaan, tidak salah rasanya pengisian berita perlu ditransformasi seiring dengan keperluan audien. Jika sumber maklumat perlu berdasarkan matlamat pemegang taruh, namun sumber utama berita perlulah berdasarkan kejadian di lapangan yang hendak diketahui oleh audien. Mesej yang disampaikan perlulah memenuhi keperluan maklumat audien. Dengan ini, RTM akan menjadi channel atau saluran yang ditunggu-tunggu oleh audien selaku penerima mesej. Walaupun kebanjiran maklumat pada ketika ini sedikit sebanyak menjejaskan jumlah bilangan audien, namun harus diakui berita TV dan radio pasti menjadi sebahagian dari cara memperolehi maklumat. Terima kasih dari kami.